Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan menyambung pengajian kita, di mana kita membaca kitab hadis 40. Hadis 40. Dan kita telah masuk hadis yang kedua. Hadis kedua ini ulama menyebut sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis yang pertama kita baca sebelum ni hadis niat. Istilah. Hadis Jibril ini bermaksud mana hadis di mana Jibril telah menyerupai seorang manusia ni lah, dalam rupa bentuk manusia, datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawablah soalan-soalan tersebut. Jadi kalau kita sebut hadis Jibril, mana hadis ni? Hadis ni. Dan merupakan salah satu daripada hadis yang utama dalam agama, sebagaimana hadis niat yang kita telah baca sebelum ni. Hadis utama tu maksudnya hadis yang mana kandungannya itu merangkumi sebahagian besar daripada agama. Sebahagian besar daripada agama. Apabila kita dapat memahami dengan mendalam hadis, beberapa hadis yang disebut oleh ulama ni, ada 4 hadis lebih kurang. Ada 4 hadisnya. Di antara hadis utama dalam agama ni, kalau kita faham sungguh-sungguh hadis tersebut, lalu kita mempraktikkan, mengamalkan dalam kehidupan kita, seolah-olah kita telah mengamalkan keseluruhan agama. Keseluruhan. Tidak nak kata sempurna tu, tidak, cuma mana merangkupi keseluruhan daripada ajaran agama ni kita dapat laksanakan sekiranya kita betul-betul mengikuti apa yang terkandung dalam 4 hadis tersebut. Tak apalah kita baca sebelum kita teruskan. Sebelum ni kita sudah baca matan dia dan juga muqaddimah kepada hadis ni. Kita tengoklah syarahan dia insya-Allah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab. Umar Khattab ni kita maklum di antara kibarus sahabah, di antara sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada peringkat permulaan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan musyrikin ini, Umar di antara golongan yang menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudiannya dia telah masuk agama Islam, Umar ni. Ada riwayat menyebut, dalam riwayat yang lain menyebut Umar macam mana dia boleh masuk Islam ni, iaitu apabila dia telah mendengar adik dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ketika tu adik dia membaca surah Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, dan seterusnya lah, sehingga kepada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Apabila sampai pada ayat tersebut, maka Umar ketika itu dalam keadaan marah tu bertukar menjadi reda, yang sejuk hati ketika tu. Lalu secara ringkas
Kemudiannya dia telah bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimah syahadat. Ya. Ini di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat Nabi ni ada beberapa golongan lah. Ada beberapa golongan. Ya. Ada yang terus menerima Islam. Apabila mereka dengar sahaja Islam tu, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menentang, bahkan mereka terus menerima ajaran tersebut. Seperti contoh Abu Bakar lah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terus menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian daripada sahabat Nabi ni pada peringkat permulaan tu tidak beriman. Kemudian tu mereka beriman. Kemudian tu ya mungkin beberapa tahun lamanya, ya, mungkin selepas 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Sahabat-sahabat yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah selepas 20 tahun. Selepas 20 tahun lebih. Ya. Maknanya di sini menunjukkan kepada kita dalam Islam ni, dalam dakwah ni lah, ya, kita tidak boleh mengharap manusia ni dapat terima Islam tu kesemuanya terus. Mana apabila kita sampaikan Islam tu manusia akan terima, kita tak boleh mengharapkan sedemikian. Walaupun ada lah sebahagian besar di kalangan manusia seperti itu, ya. Tapi kalau kita nak kata kesemuanya manusia tu apabila dengar tentang Islam terima, tidak. Tidak, ya. Ya. Ada juga sebahagian daripada manusia ni pada peringkat awal tu mereka tak mahu dengar pun tentang Islam, benci tentang Islam. Bahkan di kalangan manusia ni ada yang menentang Islam pun pada peringkat awal tu, benci sungguh-sungguh. Seperti mana Abu Sufyan, Umar dan beberapa sahabat-sahabat yang lain lagi lah. Kalau kita tengok Abu Sufyan tu di antara pembesar Samsing kota Mekah lah pada peringkat awal tu. Ya. Tapi apabila berlaku pembukaan kota Mekah, dialah di antara orang yang pertama masuk agama Islam. Dan dia membela pula Islam. Sebab itulah dalam berdakwah ni tu saya, dalam berdakwahnya perkara yang paling utama Allah Taala perintahkan kepada kita ni apabila kita berdakwah, iaitu kita kena istiqamah. Wa falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Oleh yang dikirmai itu, hendaklah kamu mengajak manusia itu kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan kamu kena istiqamah. Istiqamah maknanya kena tetap teguh sehingga mati, sehingga mencapai kemenangan. Dipanggil dia istiqamah, sehingga menang. Itu. Tapi bila menang tu kita tidak tahu, tapi istiqamah tu kena ada. Mungkin pada peringkat awal tu kita tak nampak lagi kemenangan peringkat awal, ya. Tapi sabarlah, bukan bermaksud apabila kita tidak menang tu kita kena putus asa, tak mahu lagi nak berjuang dah. Ya, kena sabar dan teruskan. Kenapa? Sebab boleh jadi kemudiannya tu, kalau tidak dengan kita pun, mungkin generasi anak kita, cucu kita kemudian ni yang pada peringkat awal tu menentang Islam, dia kemudian masuk Islam. Ataupun kita kata walaupun generasi kita tu, manusia generasi kita tu tak menerima agama Islam, boleh jadi yang anak dia ataupun cucu dia, cucu dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Taif, penduduk Taif ketika itu benci pada Nabi dan mereka telah melemparkan batu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berdarahlah tubuh Nabi ketika itu kan. Dan malaikat datang ketika itu nak hancur lah, penduduk Taif. Nabi SAW Nabi SAW tidak benarkan. Nabi tak mahu. Dengan sebab kesabaran Nabi SAW tu, apa berlaku? Zuriat daripada penduduk Taif itu beriman. Walaupun generasi penduduk Taif, generasi Nabi itu tidak beriman, zuriat mereka, cucu mereka, cicit mereka menerima Islam. Akan ada lah di situ. Inilah yang berlaku kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Tak apalah. Jadi Umar menceritakan, dia kata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Ketika kami duduk, kami sedang duduk. Nahnu julusun, ketika kami sedang duduk.
inda Rasulillah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaum, pada satu hari. Duduk di sini sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada urusan berkaitan dengan peperangan, dakwah apa semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengadakan majlis ilmu. Duduk ni bukan duduk saja-saja lepak saja-saja macam kita tu, tidak. Bila kita dengar sahabat, sebab dalam riwayat lain pun ada hadis seperti ini. Ketika kami duduk bersama dengan Nabi, kalau duduk bersama dengan Nabi ni, mana tu duduk tidak sia-sia. Kan duduk tidak sia-sia. Sebab tu kita dalam kita nak berkawan kan, ni dalam Quran pun Allah bagi panduan pada kita, bagi peringatan pada kita dalam memilih kawan kita. Ni sebab dengan kawan kita ni adalah orang yang kita sentiasa duduk sama. Jadi kalau kawan kita tu lara, boleh jadi kita pun lara juga. Jadi kalau kita nak berkawan tu, mana cari kawan-kawan yang baik kan. Orang alim ke, orang alim kita kata berkawan dengan orang alim. Kalau biasanya kalau berkawan dengan orang alim ni, suhbah, kata-kata suhbah, bersubah dengan orang alim, sedikit sebanyak tu kita akan dapat sesuatu tu. Walaupun kita kata tidak rasmi, bila kita duduk dengan orang alim ni secara tidak rasmi pun, duduk dengan dia tu pun kita akan dapat sesuatu tu. Kan? Sebab tu kawan penting. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam Quran, di antara sebab manusia ni masuk neraka Jahannam, kenapa? Kawan dia tu. Sehingga dia kata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anil dhikri. Tengok, alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan si fulan tu kawan baik aku di dunia terdahulu. Laqad adallani, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku. Dia telah menyesatkan aku. Kenapa? Berkawan baik. Sebab tu kita nak berkawan ni, boleh nak berkawan tu, tapi kalau kita nak berkawan baik tu kena pilih orang. Sebab berkawan dia ada dua. Satu, kawan biasa. Kawan biasa ni kawan mana? Kawan kenalan biasa, sekadar kita tegur siapa tu boleh lah. Tapi yang kedua, kawan baik. Kawan baik ni kita kena berhati-hati. Ni kena berhati-hati. Sebab kawan baik ni dia akan, bila kita berkawan baik seseorang tu, dia akan ada hubungan hati, kasih, sayang dan sebagainya, dan boleh membawa kepada itaat, ketaatan kita terhadap kawan kita. Sebab tu bahaya kawan baik. Manusia boleh masuk akal dengan sebab kawan baik. Jadi kalau kita nak kawan baik ni, kita kena pilih. Kita kata orang yang baik lah. Dia boleh mempengaruhi kita tu. Boleh mempengaruhi kita. Suasana dia tu yang ada tu. Sebab tu Nabi kata kalau berkawan dengan orang dengan penjual minyak wangi tu, walaupun kita tidak beli minyak wangi dia kan, walaupun kita tidak pakai minyak wangi yang ada pada dia tu, tapi kita bau wangi juga. Kita pun selesa dengan dia. Kenapa? Sebab kawan kita tu kawan yang wangi. Begitu juga. Kalau kita dia kawan baik ni, kalau kawan kita ni jahat, kawan baik tu kawan jahat, habislah kita. Kita boleh jadi akan ikut dia. Asalnya kita nak dengar dah majlis ilmu ni, tazkirah kan, tiba-tiba kawan baik kita pun mesej, jom mana tengok wayang. Jom tengok wayang. Kan? Sebab kawan baik ajak tu, kawan baik kita kan. Kalau orang lain ajak mungkin kita kata tak mahu, tapi kawan baik ajak tu, kita sanggup tinggal tanggungjawab kadang-kadang. Sanggup tinggal ni lah majlis ilmu. Kadang-kadang tanggungjawab rumah tangga tu kan, kerana kawan punya pasal tu ajak pergi mancing. Ajak pergi mancing, sanggup dia tinggal bini tinggal anak tu. Lepas tu biarkan bini dengan anak pun. Iyalah kalau kita kata kalau bini tu redha, kita katakan nak jaga ni, kadang-kadang bini pun tak ada tangan dengan anak-anak ni kan, dia boleh tinggal seronok kan. Tu kita kata kawan baik punya pasal ni, dia sanggup buat manusia ni. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'min, jangan kamu ambil orang kafir ni sebagai teman rapat kamu. Orang kafir, Allah Subhanahu wa taala benarkan kita berkawan dengan orang kafir, tapi jangan kawan rapat. Sebab kalau kita berkawan rapat dengan kafir ni, ni banyak perkara kita akan jadi taat kepada dia. Itu tak mahu. Begitulah. Bila kata duduk bersama dengan Nabi SAW, sahabat-sahabat ni
Bila mereka bersama dengan Nabi, mereka tidak saja-saja seperti kita ni lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pun tidak ada perkara yang saja-saja Nabi buat dalam hidup. Tak ada. Kan? Perkara lara, perkara yang tidak ada faedah. Tak ada. Nabi SAW. Ya? Akan sentiasa ada kebaikan. Setiap saat tu akan sentiasa ada kebaikan. Waktu sahabat-sahabat Nabi SAW suka bersama dengan Nabi. Sebab bila Nabi bercakap tu, percakapan Nabi tu wahyu kan, menjadi panduan kepada kita semua. Begitu juga orang alim ni, kalau kita berkawan dengan, berkawan rapat dengan orang alim, walaupun kita tidak alim, tapi kita berkawan dengan orang alim ni, sedikit sebanyak ilmu yang ada pada dia tu mungkin kita akan dapat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan ilmu ni kita tidak semestinya berada dalam majlis ilmu bagi kita dapat ilmu. Ya. Ni salah satu cara lah. Dengan cara kita bersahabat dengan orang alim pun secara tidak langsung. Kan? Dalam kereta, contohnya dalam kereta. Ya. Kalau kita bersama dengan orang alim tu, boleh jadi orang alim tu contoh tok guru kita dan tok guru kan. Tok guru kita ke ustaz ke apa semua. Dalam kereta pun duk sembang-sembang tu, dia baca hadis ke, dia bagi tahu sesuatu ke. Di situ pun kita dapat ilmu dah. Dapat ilmu dah. Kalau kawan-kawan kita yang fasik kita katakan. Ni. Kalau bersama dengan dalam kereta pun dapat dosa. Kedai makan pun dapat dosa. Ya. Sebab tu kita tak mau. Kena pilih. Kena tahu pilih kawan ni. Allah bagi peringatan kepada kita. Ni. Jadi sahabat-sahabat ni, kalau kita kata sahabat Nabi, sahabat, kan? Maknanya mereka ni sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Itu adalah sahabat Nabi. Jadi duduk di sini, duduk bersama dengan Nabi ni dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu, ya, dalam Masjid Nabawi. Jadi ketika mana kami duduk, duduk bersama dengan Nabi Rasulullah SAW, zata yaum, pada satu ketika, pada satu hari. Pada satu hari itu, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami ni seorang lelaki. Ya, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki. Ya, ketika ni Umar ada, Abu Bakar ada, semua ada ni. Ya. Duduk sama, tiba-tiba muncul macam mana? Siapa dia ni? Rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadi thiyab, yang mana lelaki ni dia pakaian dia tu amat putih. Mana putih sangat lah. Amat putih, nak putih sangat. Mungkin baju abang kita tu kan. Tak tahu kan. Baju agak ada abang enggak kita tu, kita tengok putih lah. Tak tahulah sebab kita tak pernah tengok. Cuma daripada lafaz hadis ni putih sangat. Putih sangat di sini, yakni putih yang tidak ada kotoran, tidak ada melekat debu ke apa semua, tidak ada. Putih sangat. Teratur, warna bersih macam iron kau tak tahu lah, macam baju tu disetrika tu. Mana kemah. Yang dikenal di sini makna kemah. Teramat putih. Ya. Pertama, yang kedua, syadidu sawadi sya'r. Rambut tu teramat hitam. Kan? Baju teramat putih, rambut tu teramat hitam sangat. Dalam riwayat yang lain tu kemas, dia beri kemas, hitam dan dia tu tersikat rapi. Kalau hitam tak rapi tu tak semak sangat dah. Ni semak lah dia. Ni. Jadi kemudian Umar kata la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan ya pada lelaki ini kesan-kesan safar. Mana kesan perjalanan. Kesan safar mana kesan perjalanan. Kesan safar ni kalaulah seseorang itu bermusafir, biasanya baju dia tu akan jadi comok, kata comok. Itu ke musafir. Sebab musafir dulu tidak sama seperti mana musafir sekarang. Kita musafir sekarang tu, kita duduk dalam kereta, pasang aircon, tidur, kemah. Sebagaimana kita naik tu, kita boleh sampai destinasi tu dalam keadaan kemah lagi. Kenapa? Sebab kenderaan yang kita naiki sekarang ni kenderaan yang selesa, kan? Kenderaan yang selesa. Mana boleh kemah. Zaman dulu kalau musafir, ya, mereka akan bermusafir dengan menaiki unta. Unta tu antara kenderaan musafir utama lah, ya, dan juga kuda. Kalau sekiranya orang yang musafir itu dia atas urusan nak cepat, dia akan naik kuda.
sebab kuda laju. Kalau sekiranya atas urusan kalau dah melibatkan jarak musafir itu jauh, maka mereka akan naik unta, sebab unta adalah binatang utama, kenderaan utama orang Arab ketika itu untuk perjalanan jauh. Tidak guna tidak guna kuda, dia guna unta. Sebab unta memang berkemampuan untuk merendah pada pasir. Itu kelebihan unta. Ini Allah pun sebut dalam Quran, ya, Allah cipta unta ni sebagai kenderaan, ya, untuk orang Arab ketika itu. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Ya, Allah menciptakan untuk kamu wahai manusia unta, supaya unta ini boleh memikul bebanan kamu itu yang kamu tidak dapat memikulnya kecuali habis tenaga kamu nak pikul. Kalau kamu pikul, sebab orang Arab dulu kalau mereka nak berniaga, nak rendah pada pasir, kalaulah tanpa unta tu mereka kena bawa barang mereka, walaupun mereka ada tenaga tapi tak sempat sampai ke destinasi, tenaga mereka akan habis nak bawa bebanan tu. Jadi Allah Taala cipta untuk mereka ni unta supaya unta tu boleh bawa bebanan untuk mereka. Ya. Jadi mereka akan guna unta. Ya. Jadi soalannya, kalau musafir ni, lelaki ni, dia musafir jauh ke musafir dekat? Kalau dekat, Umar kata wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada pun di kalangan kami ni kenal lelaki ni. Maknanya dia bukan orang dekat ni. Kalau sekiranya lelaki ni orang dekat tu maksudnya orang Madinah juga ke, ataupun orang yang berada sekitar Madinah, tentu sekali sahabat-sahabat Nabi ni kalau tidak kenal nama pun pernah jumpa, kenal dari segi rupa tu. Macam kita contohnya, kita berada dalam satu taman kan, satu taman kita, taman kita tu, boleh jadi nama tu kita tidak ingat satu-satu, tapi muka tu kita kenal. Wah, ni taman kita ni. Kan? Sebab kenapa? Sebab tentu sekali kita terserempak ke, pernah jumpa ke. Jadi kalau nak dikatakan lelaki ni orang dekat, kan? Sebab apa? Sebab Umar kata tidak ada kesan perjalanan, tidak ada kesan musafir. Bila tidak ada kesan musafir, bermaksud orang ni orang tidak musafir. Ya, sebab kalau musafir, kalau lelaki ni ada lelaki musafir, tentu sekali ada kesan musafir. Kalau lelaki musafir, jadi lelaki ni musafir ke tidak? Tidak musafir. Sebab kesan musafir itu tidak ada. Bila tidak musafir bermakna dia dekat. Kalau dekat dia kata tidak ada pula di kalangan kami ni yang kenal. Jadi sahabat-sahabat ketika itu pelik lah. Pelik ni, pertama siapa dia lelaki ni? Siapa dia? Kalau dekat ni tentu sekali kami akan kenal. Kan? Kenal. Jadi Umar ketika itu pelik sungguh lah, pelik. Pelik banyak perkara, dia tengok banyak perkara dia pelik dengan lelaki ni. Dia pelik ni. Tak kenal kan? Ni. Jadi tidak ada seorang pun kenal. Dalam riwayat lain sebut mereka tanya sama mereka. Contoh bila sebab apa? Sebab lelaki ni bila dia masuk majlis Nabi, dia masuk tu dia duduk depan Nabi. Duduk depan Nabi belaga lutut. Kita akan baca nanti. Dia belaga lutut kan. Jadi sahabat-sahabat ketika tu pelik ni, siapa dia ni? Kalau bahasa kita lah kan. Bahasa kita pakat tanya. Kenal tak? Kalau bahasa kita kenal tak? Semua tak kenal. Semua tidak kenal. Kan? Sebab secara zahir kita nampak kan? Kita nampak, tengok. Hatta jalasa ilan Nabi, sehingga dia apabila dia masuk, sehingga dia duduk di hadapan Nabi. Kan? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia pun melagak. Asnada tu maknanya merapatkan lutut dia dengan lutut, kedua lutut dia tu rapat-rapat, bersandar, mana bertembung, belagalah, dalam situ belaga. Dua lutut dia tu dengan dua lutut Nabi SAW. Kita cuba tasawur kan. Kita memang tak nampak peristiwa ni, tapi kita nampak dengan cara kita tasawur, kita gambarkan situasi tu berlaku. Ada ketika ni Nabi SAW tidak duduk di atas seperti kita ni, atas meja, kursi ni, tidak. Mana memang pada peringkat awal ni, Nabi SAW di Madinah ketika itu, apabila Nabi mengadakan majlis ilmu, Nabi tidak duduk seperti kita ni, tidak. Yang duduk atas kursi, ada meja lagi lah, tidak ada. Kerusi pun tidak ada untuk Nabi duduk ketika majlis ilmu. Jadi Nabi SAW duduk sama dengan sahabat-sahabat lah, duduk elok ataupun duduk kita kata tahiyat. Ni duduk tahiyat ni. Duduk tahiyat ya.
Jadi sebab itulah boleh belaga lutut tu kalau Nabi duduk atas kerusi, nak belaga lutut macam mana? Kerana Nabi SAW duduk di atas tanah ketika itu. Dan majlis ilmu tu kira-kira boleh lah, ya, sama ada kita nak duduk, tak semestinya kena ada meja, ya. Orang kata tak boleh kuliah ustaz, kenapa meja tak ada? Tak ada meja pun duduk bawah, tak apa. Cuma kemudiannya ada satu ketika ni dalam hadis Nabi SAW cerita, riwayat lain lah, dalam riwayat lain, ya, ada seorang utusan daripada luar negara lah, ya, orang tidak Islam datang nak berjumpa dengan Nabi SAW. Dia masuk dalam masjid ketika itu, dia masuk dalam masjid, ya, dia bawa unta dia masuk sekali dalam masjid tu. Tambak unta dia dalam masjid. Di situlah sebahagian ulama mengatakan unta tu najis, unta tu tahi unta tu tidak najis. Kan daripada hadis ni lah pendapat mereka, hujah mereka tu. Sebab ketika tu bila lelaki ni bawa masuk unta dalam masjid tu, tambak unta di tiang masjid, Nabi tak marah pun. Nabi membenarkan. Dan salah satu daripada hadis Nabi yang kita belajar kan, kalau Nabi membenarkan tu mana boleh lah. Sebab kalau tidak boleh Nabi akan tegur. Ketika tu dia datang nak jumpa dengan Nabi SAW. Ketika tu Nabi SAW duduk, kalau bahasa kita menyengging duduk menyengging bersama dengan sahabat lah, bersandar menyengging gitulah. Dia pun masuk, dia tanya, mana pemimpin kamu? Mana pemimpin kamu? Mana sahabat-sahabat ketika? Maknanya nak bagi tahu, kan? Mereka tidak kenal pemimpin. Nabi ketika itu pemerintah dah tu, Perdana Menteri dah ketika tu. Sebab apa? Sebab Nabi dengan sahabat-sahabat tu sama lah, pakaian pun lebih kurang, kan? Lepas tu bergaul pun lebih kurang. Jadi mereka tidak kenal. Lalu bila tanya mana pemimpin kamu, ketua kamu, sahabat kata tu yang duduk tu nyenggi. Dia terkejut, dia kata kami Rom, raja Rom tidak seperti ni, dia kata. Raja kami di Rom tu, kalau walaupun rupa tidak kenal, kalau lah kita orang luar ni kan, bila masuk tu memang kita kenal dah raja tempat di atas tu lah. Memang rupa tidak kenal, nama tidak, tapi kita tahu dia duduk atas singgah sana tu mana raja lah. Nabi ketika tu tak ada singgah sana, tak ada semua tu. Tengok betapa tawaduknya Nabi SAW. Adakah pemimpin kita seperti ni? Adakah seperti nak cakap sekali, terkejut dia tu apabila tengok Nabi ketua Madinah ketika itu, pemimpin Madinah seperti itu, boleh bergaul sekali, pakaian pun lebih kurang sama. Mereka tidak cam Nabi itu sebagai ketua. Daripada situlah sahabat memberi cadangan kepada Nabi SAW, boleh tak untuk kami jadikan kepada kamu wahai Rasulullah, ya, satu kerusi, ya, untuk duduk ni, supaya kamu duduk lebih tinggi daripada kami ni. Kan? Kursi tu bukan kursi seperti kita ni, tidak. Kursi tu batang tamar je. Batang pokok tamar je Nabi SAW tu. Seperti mana kita kata mimbar Rasulullah. Mimbar Rasulullah tu macam mana? Daripada pokok tamar tu dah. Tapi tengok, boleh meruntuhkan kerajaan Rom tu sebenarnya. Sebab kekuatan Islam dia pada mengikuti ajaran Islam. Dia bukan pada dunia-dunia ni, tidak. Jadi Nabi ketika itulah sahabat memberi cadangan, boleh tak wahai Rasulullah kami jadikan untuk kamu ni tempat duduk khas, supaya kamu bila kamu duduk tu, kalau ada orang lain datang tengok tu, dia cam kamu ni sebagai seorang pemimpin. Nabi SAW ketika tu terima dia sahabat. Boleh. Kan boleh, kerana cadangan sahabat seperti itu supaya orang lebih kenal. Atau maksud orang lebih kenal, bukan nak melebihkan Nabi macam raja tu, tidak. Dengan maksud supaya lebih kenal. Bila orang datang tu tengok, maknanya dia lebih tinggi tu biasanya dia ketua lah. Itu atas fahaman manusia seperti itu. Daripada situlah ulama membuat kesimpulan, kalau dalam majlis ilmu tu tidak salah ataupun elok juga kalau ustaz tu, tok guru tu, dia berada lebih tinggi daripada anak murid dia depan tu. Macam kita buat sekarang ni lah. Mana ustaz tu berada depan, lebih tinggi sikit atas kursi, boleh. Kenapa? Sebab ada dalam hadis seperti itu. Atas maksud supaya orang lebih nampak. Kalau jauh tu kan lebih nampak lah. Kalau kita duduk sama tinggi ni, mungkin di belakang sana tu dia tak nampak.
Kan. Jadi kalau duduk tinggi sikit ni, mana orang belakang tu dia lebih sikit nampak. Jadi itu asalnya lah. Jadi ketika ni Nabi SAW sedang duduk dalam majlis ni, tiba-tiba lelaki tu masuk belaga lutut. Dan dia pun telah lelaki itu telah meletakkan dua tangan dia itu di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Satu terjemahan. Yang kedua, ada yang mengatakan dia telah meletakkan dua tangan dia itu di atas paha dia. Duduk tahiyat awal ni lah, duduk tahiyat awal tu. Jadi sahabat ni pertama dia rasa pelik. Pertama pelik ni lah, pakaian dia tu kemah, tidak comok, tidak kotor. Yang kedua, rambut tu kemah, tidak kusut masai. Sebab kalau musafir memang dia akan kusut. Ni mana bukan musafir. Kalau bukan musafir mana orang dekat. Tapi kalau orang dekat, seorang kami pun tak ada orang kenal ni. Tidak ada orang kenal. Menunjukkan mereka tidak kenal lah. Pelik mereka. Lepas tu masuk jumpa dengan Nabi pula dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat Nabi macam Abu Bakar, Umar, ni sahabat yang sentiasa setiap hari ada bersama dengan Nabi. Sentiasa ada bersama dengan Nabi. Mereka tak pernah buat seperti ini ni. Tak pernah buat seperti ini. Sebab kalau kita tengok secara zahir, kalau kita cuba gambarkan, kita nak memahami dengan cara tasawuf, dengan cara kita gambarkan. Sebab kita tak tengok peristiwa ni. Kita nampak seperti mana kurang ajar seperti ini ni. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita tengok secara kita perhatikan, seperti kurang ajar lah. Sebab sahabat-sahabat lain tak buat seperti ini. Masuk direct tu jumpa duduk. Contoh kalau kita katakan macam tuan-tuan ni dah biasa menuntut ilmu, duduk seperti ini. Tiba-tiba ada orang ni masuk duduk tepi saya, contoh kita kata. Ini pelik ni kita tengok. Sebab tak ada orang buat seperti itu. Kan sahabat-sahabat lain selalu majlis ilmu. Ini bukan majlis kali pertama ni majlis ilmu ni. Sebab majlis ilmu bersama dengan Nabi tu setiap hari ada. Kalau setiap hari pun orang sentiasa ada. Dan sahabat tak buat, tiba-tiba ada orang buat seperti. Jadi sahabat tu pelik ni, siapa dia buat perangai seperti ni. Tapi sahabat-sahabat tu tak kata apalah. Kenapa? Dan Nabi tak kata apa. Takkanlah sahabat nak marah, dan Nabi sendiri pun tak marah, kan? Dia. Jadi kemudian kita baca sikit lagi. Kemudian dia pun kata lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ni kita baca terjemahan dulu. Dari sudut huraian tu kita huraian kemudian. Dia pun panggil ya Muhammad. Dia pun kata ya Muhammad, wahai Muhammad. Wahai Muhammad ni, kalau sahabat-sahabat Nabi, dia tak panggil ya Muhammad. Dia tak panggil ya Muhammad seperti ini. Dia panggil apa dia? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dia panggil gitu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tegur dalam satu ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala tegur sahabat. Bagi panduan kepada sahabat. Ni adab dengan Nabi lah. Kalau bercakap ni, kira-kira sahabat ni faham. Sebab tu mereka pelik bila ada lelaki seperti datang jumpa dengan Nabi nya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tegur sahabat-sahabat Nabi SAW apabila dengan Nabi ni berhati-hati. Kan? Dari sudut cakap, dari sudut layan Nabi, dari sudut macam-macam. Dalam Quran Allah tak nak sebut. Kalau pergi rumah Nabi tu jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau siap makan pun semua balik. Macam kita kalau pergi rumah kawan kita duduk lama kan. Ada urusan. Ni tak ada. Tak ada Quran Allah tak tegur. Antara ya Allah Taala tegur sahabat ni, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Cakap dengan Nabi, jangan. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kamu panggil Muhammad itu, Rasul kami itu, seperti mana kamu panggil sesama kamu. Jangan. Mana sesama kamu ni seperti kajahri ba'dikum li ba'din, seperti mana kamu panggil gelaran sesama kamu ni. Mana panggil nama. Sebab nama Nabi apa dia? Muhammad kan. Jadi kalau panggil ya Muhammad, bolehkah? Tak boleh. Jadi sahabat-sahabat ni faham. Sahabat kalau panggil Nabi, dia tidak panggil seperti ini, ya Muhammad.
Sebab Allah Ta'ala tegur. Kenapa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ditakuti amal kamu tu akan terbatal, hal keadaan kamu tidak sedar. Nampak adab sama dengan Nabi. Jangan tinggi suara, jangan panggil Nabi tu seperti mana kita panggil. Walaupun kita kata sahabat kan, dia gini, sahabat ni sahabat kan, dia sahabat ni kawan rapat tu mari. Kawan yang paling rapat dengan kita, sahabat kita. Dipanggil istilah sahabat ni adalah kawan yang paling rapat dengan kita. Tuan-tuan sekalian, kita macam saya kan, cerita saya lah. Saya ada kawan rapat. Kawan rapat kita sekolah menengah dulu. Kan, kawan rapat kita sekolah menengah. Sahabat kita ni lah. Sampai sekarang pun kita tak berhubung lagi kan. Sahabat baik kita. Kita kena kawan rapat lah. Kan. Macam adik-beradik lah kita kata. Tapi kalau kita bercakap dengan dia, dia tak panggil saya ustaz. Tuan-tuan panggil saya ustaz kan. Ustaz kan. Tak apa lah. Sebab biasalah kan. Itu biasalah panggil. Tapi dia tak panggil kita ustaz. Aku mung. Aku mung. Begitu juga kita kan. Contoh kan. Kita kalau bercakap dengan Perdana Menteri. Kan? Kita tak kata lah. Tak panggil lah nama Perdana Menteri tu. Paling kurang apa kita panggil Tan Sri, Datuk Sri tu kan. Gelaran dia. Tapi kalau kawan-kawan rapat dia tu, boleh jadi kalau dia bersembah, dia tak panggil Tan Sri, Datuk Sri. Ya, aku mung gitu ya. Kan? Sebab apa? Hubungan rapat. Jadi sama-sama kawan rapat tu tak apa kita panggil. Di kalangan sahabat-sahabat. Tapi kena ingat, Nabi ni walaupun kita kata sahabat sekalipun, maknanya sahabat dengan Nabi tu dia hubungan sahabat lah. Hubungan rapat Nabi dengan sahabat. Macam Abu Bakar, Umar. Tapi Allah tidak benarkan mereka ni panggil oleh kerana hubungan rapat tu panggil nama. Tak boleh. Dan Abu Bakar sendiri pun, kalau kita tengok Abu Bakar tu, Abu Bakar tu siapa dia? Sahabat Nabi kan. Dalam masa sama Abu Bakar tu siapa dia? Mentua Nabi. Mentua Nabi. Kalau tuan-tuan sekalian, mentua, kalau dia dari sudut zahir, mana lebih tinggi? Kita ke dengan kita? Kalau saya sebagai menantu contohkan dengan mentua saya tentu sekali saya akan hormat walaupun kita kata contohnya kita tu lebih ahli daripada mentua kita kan. Dia mentua kita ni macam ayah kita lah. Dia macam ayah kita juga tu mentua kita. Tak boleh kita tak nak pinggir, tak nak membezakan, tak boleh. Kedudukan dia sebagaimana kita hormat ayah kita, mak kita kan, ayah mertua kita, mak kita kena hormat juga kedudukan dia. Tak boleh kata saya ada PhD, ayah saya, mentua saya tu belajar pun tak pandai. Dia tak boleh gitu. Kita pun kalau kita sebagai seorang anak kan, kita ada PhD, ayah kita tu baca pun tidak pandai, menulis pun tak pandai. Bolehkah kita nak suruh dia tu hormat kita? Tak boleh. Kita kena tetap hormat dia. Tak boleh panggil dia ayah. Tak boleh. Dia tidak akan tinggi. Tidak akan tinggi kedudukan kita tu lebih daripada ayah kita. Takkan. Kan? Maknanya begitulah. Tapi tengok bagaimana, walaupun kita kata mentua, tapi kena ingat menantu tu siapa dia? Rasulullah. Kan? Utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila atas dasar Rasulullah ni, walaupun dia menantu Abu Bakar, walaupun Nabi tu menantu Abu Bakar, dia tidak akan tinggi kedudukan mentua tu lebih daripada Rasulullah. Tak. Mana Rasulullah tu tak tinggi lagi kedudukan dia. Atas dasar Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Abu Bakar faham, walaupun menantu dia tak panggil Muhammad. Dia tak panggil Muhammad. Mentua saya mana ada panggil ustaz pada saya, tak ada. Dia panggil nama kita. Sepatutnya kita kata dah Nabi Abu Bakar kan, menantu dia tu panggil Abu Bakar lah, panggil Muhammad lah. Dia Rasulullah. Sebab Abu Bakar faham kedudukan Nabi itu sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panggilan itu penting. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan supaya jaga tu perkataan cakap dengan Nabi. Salah satunya gini lah. Jadi kalau kita kata ya Muhammad ni, bila sahabat dengar ya Muhammad, panggil Nabi ya Muhammad seperti itu, sahabat tak selesa ketika tu. Sebab kalau sahabat-sahabat yang faham rapat tu, dia akan panggil sama ada dua. Sama ada ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ada dalam riwayat yang lain kita tengok sahabat-sahabat biasanya panggil ya Muhammad ni orang Badui. Arab Badui. Arab Badui ni makna Arab yang kalau kita kan Arab pedalaman.
Arab pedalaman. Dia jarang-jarang dia jumpa dengan Nabi. Dia sahabat juga. Cuma dia tidak seperti mana Arab Madani, Arab yang berada di bandar tu. Dia lebih bertamadun sikitlah. Dari sudut bahasa tu, dari sudut apa panggil, itu dia lebih beradab lagi. Arab Badui ni bila jumpa dengan Nabi, ya Muhammad, cerita kepada kami. Dia panggil ya Muhammad juga. Tapi tak apalah, sebab memang kehidupan mereka tu kasar seperti itu. Jadi Nabi pun tidak marah pada mereka, sebab memang tabiat kehidupan mereka seperti itu. Tapi kalau sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi ni, dia panggil kibarus sahabat, dia tidak seperti itu. Ni pun sama juga. Ni panggil ya Muhammad. Nanti kita akan huraikan ni boleh ke tidak boleh. Ni lelaki ni panggil ya Muhammad. Jadi di sini tu ni siapa dia sebenarnya? Tak apalah, walaupun akhir sekali tu Nabi sudah sebut dah. Sebenarnya Jibril. Kan, benar Jibril datang kepada Nabi SAW. Cuma sahabat ketika tu tidak kenal. Di sini sebagai dalil kepada kita, bukti kepada kita tuan-tuan, Jibril ni maknanya malaikat ni. Jibril ni malaikat. Ni malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat Jibril ni dia ada rupa asal dia. Rupa asal Jibril. Rupa asal Jibril ni macam mana? Nabi pernah sebut dalam hadis. Nabi tidak cerita detail. Cuma dalam hadis tu kata Nabi SAW satu ketika tu keluar daripada rumah dia. Kan? Nabi pun tengok ke langit ketika tu. Allah, Nabi nampak Jibril dalam rupa bentuk asam besar tu. Besar tu, duduk atas kursi dalam hadis sahih. Duduk atas kursi. Kemudian Nabi kata ada 600 sayap. Jibril itu ada 600 sayap tu. Kalau dua saja dibuka, sekiranya sayap Jibril dua saja dibuka, tertutup ufuk timur dan ufuk barat, tertutup dunia ni. Tak perlu buka semua, buka dua je. Tak boleh bayar besar mana. Okay. Sehingga Nabi tengok tu, Nabi sendiri pun takut tengok Jibril ketika tu. Nabi sendiri pun takut. Terlalu besar rupa Jibril. Kan? Dia. Jadi kita jangan pelik lah bila naik ke langit tu satu malam tu kan. Peristiwa Isra tu. Kan? Sebab Jibril tengok berapa sayap. Sekali dia tak tahu lah sayap macam ni, kita tak tahu. Cuma dalam hadis menyebut di sayap Jibril tu dia ada permata mutiara. Besar lah. Itu rupa asal Jibril. Ni di sini Jibril ni. Jadi nak bagi tahu Jibril yang mana ni? Jibril yang mana? Jibril lain ke atau Jibril yang sama? Jibril yang sama lah. Di sini nak menunjukkan kepada kita tuan, dalam akidah kita ni, malaikat tu dia boleh menjelma, bertukar rupa dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertukar tu bukan dengan kehendak dia, tidak. Dia boleh bertukar. Dia sini makhluk, dia panggil makhluk halus. Makhluk yang boleh menembusi jirim-jirim ni. Macam kita ni tuan, kalau orang tutup pintu ni tak nak tobik dah, tak nak keluar dah. Tak nak keluar dah. Jibril tidak, dia jenis makhluk, dia macam iblis jugalah. Dia jin, macam jin kan. Jin tu dia jenis makhluk halus. Dia boleh menembusi jirim, menembusi makhluk-makhluk yang ada tu. Sebab tu Nabi kata iblis tu dia boleh masuk dalam tubuh kita. Dia bergerak dia melalui saluran darah kan. Ya jadi fi ibni Adam majrad dam, kata Nabi. Iblis tu dia bergerak dalam tubuh manusia melalui saluran darah. Bila dia masuk, kita pun tahu dia masuk bila. Dia boleh masuk dalam diri kita. Jin pun sama. Jadi Jibril pun sama juga. Dia jadi makhluk halus seperti ini. Dia boleh berupa tak kira lah berupa apa saja. Dan salah satunya dia berupa ni manusia. Boleh berupa manusia ni. Ni maknanya bertukar kejadian dia itu daripada kejadian asal sehingga jadi manusia. Macam mana? Macam-macam pandangan ulama lah. Ada bertukar tu, sebelum dia bertukar tu cabut dulu sayap dia. Macam-macam lagi. Ni tak penting untuk kita tahu lah. Tapi sebahagian ulama kata sebelum dia bertukar tu, sayap dia yang banyak tu dia cabut dulu. Kan? Sehingga dia jadi tukar sikit-sikit tu. Wallah tak tahulah macam mana pertukaran berlaku tu, kita tidak tahu. Tapi dia boleh bertukar. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi pernah tengok Jibril dalam rupa bentuk asal ni beberapa kali. Salah satunya ketika itulah kita cerita tadi. Yang kedua dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kan.
ketika mana Nabi SAW naik ke langit itu, dia wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Allah sebut dalam Quran. Ketika tu Jibril berada jauh di ufuk. Di ufuk yang tinggi. Kan. Apa panggil wa huwa bil ufuqil a'la, di ufuk yang paling tinggi. Mana di ufuk tu mana tinggi, berada di ufuk. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Lalu Jibril pun datang pada Nabi sedikit. Kan? Maksudnya mendekati Nabi sedikit demi sedikit, sehingga bila dia datang dekat dengan Nabi tu dengan jarak busur tanah, 2 busur panah. Qausain nama 2 busur panah. Barulah jadi sama seperti mana manusia tu. Dia dekat, makin dekat sehingga sama dengan Nabi SAW ketika itu. Jadi di sini dalil kepada kita malaikat itu boleh menyerupai manusia. Hadis ni adalah dalil kepada kita. Dalam Quran pun dalam Quran menunjukkan kepada kita tu dalam peristiwa tetamu Ibrahim kan. Dhaifi Ibrahim, tetamu Ibrahim, Nabi Ibrahim didatangi tetamu dia. Beberapa orang tetamu dia kan. Nabi Ibrahim tak kenal. Kenapa? Sebab manusia dia kan. Tak kenal tu malaikat. Tidak kenal tu malaikat. Sebab apa tak kenal? Sebab dia berupa manusia. Bila dia berupa manusia ni, maknanya nampak macam manusia ni lah. Macam kita manusia ni lah, sesama kita ni manusia. Kita tak tahu boleh jadi malaikat ada ni tu. Sebab kita tidak kenal. Kita nampak Luxina. Dia tidak Luxina, manusia. Berpakaian seperti manusia, tapi dia malaikat. Sebab tu kita kena berhati-hati. Dan malaikat ni di sini bukan nak menunjukkan malaikat tu boleh berupa manusia zaman Nabi saja. Tidak. Sekarang apa kalau Jibril nak berupa manusia, boleh tak? Boleh kalau Allah Ta'ala menghendaki sesuatu kan. Datang kepada kita duk sangka pengemis, rupanya malaikat. Kan? Datang kepada kita minta sedekah, nak uji kita je sebenarnya kan. Nak uji kita, dia halau dia. Marah dia, maki dia. Rupanya kita marah, maki tu rupanya malaikat. Hak tu hidup kita susah sampai mati tu kan. Kita tahu. Sebab tu dalam Islam ni mengajar kita supaya buat baik kepada semua orang. Sebab kita tak tahu boleh jadi orang yang kita buat baik tu malaikat. Kita tak tahu kan. Bukan kita buat baik pada orang kita kenal saja. Islam mengajar kita buat baik pada orang kita kenal dan kita yang kita tidak kenal pun. Sebab kita tak tahu. Kan? Boleh jadi itu adalah malaikat. Ya. Jadi tuan-tuan kita berhenti di sini lah. InsyaAllah ada lagi ni huraian dia berkaitan dengan perkara ni. Cuma oleh kerana masa yang singkat ni kita berkisahkan ni lah. Dan kita akan sambung perkara ni dalam kuliah akan datang insyaAllah. Sekadar ni untuk tengah hari ni lah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri minta ampun kepada Allah, minta maaf dari tugas ini. Kita berjumpa lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.